Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang pendengar yang di luar sana, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dari segi kesihatan, dari segi masa, dari segi peluang untuk menyambut ataupun memasuki bulan Ramadan. Pada hari ini insya-Allah kita akan membaca atau membahas tentang dasar ke-10 sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap ahlul hawa dan bidah. Itu sikap Ahli Sunnah terhadap pengikut atau para pelaku pengikut hawa nafsu dan golongan yang melakukan bidah. Bagaimana Ahli Sunnah menghadapi, bagaimana Ahli Sunnah melihat mereka, berpandangan bagaimana pengikut hawa nafsu dengan Ahlul Bidah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dasar aqidah salafus salih Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa mereka membenci ahlul hawa wal bidah, yang mengada-adakan dalam agama apa yang bukan berasal darinya, tidak mencintai mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mendengar ucapan mereka, tidak bergaul dengan mereka dan tidak berdebat dengan mereka dalam perkara agama. Mereka memandang perlunya melindungi telinga mereka daripada mendengar kebatilan-kebatilan mereka, menjelaskan keadaan dan keburukan mereka, mengingatkan umat agar waspada terhadap mereka dan memperingati kepada manusia agar menjauhi mereka. Taib. Ahli Sunnah wal Jamaah apabila menghadapi ahlul bidah ataupun ahlul hawa, bagaimana tanggapan mereka? Mula-mula mereka golongan salaf ataupun golongan Ahli Sunnah wal Jamaah membenci golongan pengikut hawa nafsu dan pelaku bidah. Kebencian kepada mereka ini tidak melebihi daripada hadnya. Tak boleh kita benci kepada ahli bidah, tak boleh kita benci kepada ahli hawa sehingga kan hilangnya tentang haknya orang Islam. Kita punya benci sampai orang nak bunuh dia pun kita biar. Kita nak biar dia contoh dia ni bukan ahli sunnah, pelaku bidah, pengikut hawa nafsu. Tetapi ada orang nak main bunuh dia, orang kafir nak membunuh dia, mengancam nyawa dia. Kita kata biar pergi kat dia, lagi bagus dia mati. Tidak boleh. Kerana dia masih Islam. Sebab tu kita ada ilaqah kita, perikatan, persaudaraan kita. Kita semua Islam ni bersaudara. Saudara pasal apa? Adik-beradik pasal apa? Sebab seagama. Tuhan kita satu. Nabi kita satu. Al-Quran kita satu. Kiblat kita pun sama. Yang kalau kiblat kau lain tu, yang tu tak ada kira tu bukan Islam lah. Yang duk Karbala tu kan. Banyak yang benda kita sama. Perbezaan kita ni, yang mana perbezaan contohnya, okey, dia memegang pendapat sekian dan sekian. Pelaku bid'ah, pelaku hawa nafsu, pelaku maksiat. Kita menghadapi ikut cara. Kerana sebab tu Ibn Taymiyah mengatakan, pelaku ahli bid'ah lebih berbahaya daripada pelaku maksiat. Yang mana pelaku maksiat mereka mengetahui itu dosa. Tapi pelaku bid'ah tidak mengetahui, bahkan mereka meyakini benda itu benar dan bagus, baik.
Ada orang tanya, Ustaz tolong jelaskan secara ringkas bid'ah tu apa? Saya akan ringkaskan sebab banyak dah ustaz yang jelaskan. Jadi saya akan ringkaskan bagi mudah tuan-tuan yang di luar sana tu dengar dan faham. Bid'ah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua perkara baru itu sesat dan semua kesesatan itu neraka. Masuk neraka. Baik. Bid'ah iaitu benda yang muhdath, yang benda yang tidak ada jadi ada. Kalau kita nak kata bahasa kita ni benda baru. Baik. Bid'ah contohlah kalau bid'ah benda yang mana tidak ada sebelumnya dan ada sekarang. Ini bid'ah, benda yang baru. Baik, sekarang kita ada mikrofon, kita ada kamera, kita ada internet. Zaman Nabi tak ada kamera, tak ada internet. Ni kira apa? Kira bid'ah. Memang bid'ah tapi bukan bid'ah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW dia tak cakap pasal internet. Dia tak cakap pasal kamera. Dia cakap pasal agama Islam. Bagaimana kita semayang. Bagaimana kita berpuasa. Bagaimana kita berzikir pada Allah SWT. Bagaimana kita menghadapi musibah. Bagaimana kita memasuki bulan Ramadan. Bagaimana cara Nabi SAW puasa, dia buat apa? Apakah dia puasa di siang hari banyaknya tidur? Ataupun dia puasa Nabi baca Quran banyak ke? Apa yang Nabi buat di bulan puasa? Ini contoh. Nabi SAW tidak akan bercakap dia tentang agama Islam. Dan Nabi mengatakan, kullu bid'atin dalalah. Semua perkara baru itu sesat. Perkara baru di sini tentang agama. Yang mana Nabi SAW tidak mengatakan, tidak cakap, tak habaq. Maka kita pergi buat di zaman kini, zaman sekarang ni kita tak buat. Yang mana Nabi tak buat, maka perkara itu terjatuh pada bid'ah. Tayyib. Qala Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang mana kami tak buat, hampa pergi buat, maka amalan tersebut tertolak. Yang mana kami tak buat, hampa pergi buat. Kami tak pernah ajak pun pandai pergi buat. Ini masalah. Taib. Jadi kita faham dah. Bid'ah itu perkara yang mana zaman Nabi SAW tidak melakukan. Zaman sekarang diada-adakan. Maka ia menjadi bid'ah. Sebelum kita pergi kepada bid'ah menghukum secara umum, dia ada syarat dia. Antara syarat dia banyak. Tapi kita ringkaskan. Yang pertama, mengkhususkan satu amalan tanpa Al-Quran dan Sunnah. Macam program kita lah. Palih mengaji ni. Kalau saya kata palih mengaji ni, siapa tak tengok dia tak dapat pahala. Contoh, siapa tengok dapat pahala 70 langit, 70 apa. Ataupun siapa tengok ni Nabi suka. Ataupun siapa tengok palih mengaji ni. Kalau jadi macam ni, dia jadi seperti mengkhususkan, mensyariatkan, mewajibkan atau memberikan secara yang khusus. Ini perlukan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tak ada, jadi bid'ah lah paling mengaji ni. Tapi kita tak kata boleh gitu. Contoh kalau kita kata, okey, malam-malam kita tadarus Al-Quran. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau kita kata wajib tadarus. Ataupun tadarus ni dia kena lagu ni. Kita kena buat sekian-sekian. Siapa baca ni malam pertama je dapat syurga. Ada ayam KFC contohnya. Malam kedua dia dapat macam-macam. Ini masalah. Ini kita perlukan Al-Quran dan Sunnah. Sama lah kalau kita kiaskan. Contoh nak baca Al-Quran. Nak baca surah Yasin, baca. Barang siapa mengharamkan manusia membaca Al-Quran. Surah Yasin itu termasuk Al-Quran. Ini boleh menyebabkan jatuhnya kekufuran kepada dia. Tetapi kalau dia kata, setiap malam Jumaat mesti baca Yasin. Siapa tak baca, dia geng mana yang bersama dengan wasabi dan sebagainya. Ini mereka mengkhususkan. Ataupun malam ni memang kena baca surah ni. Ini payah. Kerana dia mengkhususkan satu amalan yang mana ia pada asalnya boleh buat. Tetapi bila dia mengkhususkan tanpa Al-Quran dengan Sunnah, ini masalah. Yang kedua, melakukan amalan yang Nabi tak buat, kita buat. Cukup dua syarat ni, maka terjadilah bid'ah. Yang mana para salaf menentang mereka. Tayyib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبه الخردل. طيب. حديث السنن أبي داود. الشيخ قال الشيخ الباني. طيب. Tidak ada tuan-tuan dengar ni hadis ni elok. Tidak ada seseorang nabi pun yang diutus oleh Allah di tengah satu umat sebelumku, sebelum Nabi Muhammad SAW, melainkan ia mempunyai dari umatnya para pengikut setianya dan para sahabat yang mengambil sunnahnya dan melaksanakan perintahnya. Kemudian setelah mereka ditinggalkan beberapa generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia mukmin. Tidak ada di balik itu satu keimanan sebarat biji sawi pun. Tayyib. Okey. Nabi nak cerita ni, Nabi nak abang. Sebelum Nabi itu diutuskan banyak para Nabi dan Rasul. Dan diutusnya para Nabi dan Rasul, ada di setiap Nabi itu dia ada umat dia. Dan di antara umat dia ni, dia ada yang mana mereka ni golongan Hawariyun. Ataupun golongan yang orang kata sahabat baik dia. Pengikut setia. Yang mana melakukan apa yang diajar, meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian setelah mereka ditinggalkan generasi bergenerasi, ini Nabi cerita ni. Ini bukan orang lain cerita, Nabi sendiri cerita dan hadis ni sahih. Kemudian setelah mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, kemudian selepas ditinggalkan generasi-generasi dah lama dah, mereka melakukan apa yang tak disuruh dan meninggalkan apa yang diperintahkan, memberitahu apa yang orang tak bagi tahu. Maksudnya apa? Buat apa hak Nabi dia tak buat. Tinggal apa yang Nabi dia buat. Mengatakan apa yang Nabi dia tak kata. Nabi kita kata sekali-sekali, ni benda-benda merapu lah cerita dia. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia mukmin. Kadang-kadang orang salah faham tu. Orang nak bunuh lah. Bukan. Tangan ni banyak. Memerangi dengan tangan, dengan tulisan. Tulis. Kebatilan-kebatilan ahli bidah. Kita menjaga ahli sunnah, amalan sunnah kita kena jaga. Benda-benda baru kita kena tinggalkan. Kemudian siapa yang memerangi mereka? Yang mana memerangi siapa? Golongan yang mana selepas tinggalnya Nabi-Nabi yang terdahulu, kemudian mereka melakukan apa yang Nabi tak suruh, meninggalkan apa yang diperintah. Ini Nabi cerita tentang kejadian sebelumnya. Barang siapa memerangi mereka, maka dia mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan lisan, maka dia mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan tangan, Barang siapa memerangi mereka dengan tangan, maka dia mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan lisan, maka dia mukmin. Lisan ni dengan bercakap lah. Macam kita ni, kita duduk biar ni tak boleh. Perbuatan ni tak boleh. Pasal apa tak boleh? Nabi tak buat. Dia kata, amboi sikit-sikit Nabi tak buat. Dia kata banyak ni. Orang kadang-kadang tengok. Golongan hawa nafsu ni. Dia pi mai, dia pi tang situ, dia pi tang sini. Tidak lain tidak bukan, dia guna akal dia. Tidak ada Al-Quran dengan sunnah. Kita ada sunnah nak cakap, nak buat satu hukum, nak keluar satu fatwa. Ataupun kita nak menetapkan satu benda. Perlukan Al-Quran dan sunnah. Tapi bila kena, mereka pusing. Sini tak boleh. Dia sebenarnya puak-puak paling ni dia kata. Dia pusing. Tapi ikut akal, ikut hawa nafsu. Itu menampakkan kejahilannya. Menampakkan, terlihat kebodohannya.
Barang siapa memerangi mereka dengan tangan, maka dia mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan lisan, maka dia mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan hati, contohnya dia duduk di satu tempat yang mana banyak perkara-perkara yang mana ia melihat kemungkaran. Pergi sembah kubur lah, duk pergi buat benda-benda yang Nabi tak buat, tengok kemungkaran. Maka tak mampu dengan tangan, tak boleh. Kalau bercakap lidah, tak boleh. Dia adik-beradik kita. Maka dengan hati. Apa? Kita berdoa, kita ada perasaan benci dengan perkara tersebut. Bencinya kita kepada al-bidah bukan kerana zatnya orang tu. Kita benci pada perbuatan tu. Ahmad melakukan perkara yang Nabi tidak lakukan. Kita benci. Bukan benci Ahmad saja. Tak, kita benci perlakuan tersebut. Perbuatan tersebut kita tak suka. Dan kita tinggalkan dia dengan apa? Dengan tujuan untuk dia kembali kepada kita. Untuk dia kembali kepada kita. Kita tengok nasihat ni banyak cara. Tidak ada di balik itu sesuatu keinginan sebarat biji sawi pun. Taib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'un. Ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Taib. Hadis riwayat al-Imam al-Muslim. Akan ada di akhir umatku sejumlah orang-orang yang mengada-adakan kepada kalian apa yang belum pernah kalian dengar dan belum pernah didengar juga oleh bapa-bapa kalian. Oleh kerana itu hati-hatilah terhadap mereka. Taib. Akan ada di akhir umatku sejumlah orang-orang yang maksudnya mengada-adakan kepada kalian. Maksudnya di akhir umatku, maksudnya akan ada di akhir umatku, maksudnya di akhir zaman lah, senang cerita. Yang umat Islam. Akan ada golongan daripada mereka ni, satu jumlah. Dia umat Nabi. Nabi sendiri mengaku. Akan ada di akhir umatku sejumlah orang-orang yang mengada-adakan. Taib. Maksudnya apa? Akan ada umat Nabi di akhir zaman yang mengada-adakan satu amalan, mengada-adakan satu perbuatan, satu perkataan yang mana kamu sendiri tak pernah dengar. Tak pernah dengar apa? Tak dengar kata Nabi cakap. Bahkan bapa-bapa kamu tak pernah tahu. Bapa-bapa kamu tak pernah tahu, dia kata, bapa-bapa kami, dia kata orang Melayu, bapa-bapa kami duk buat lama dah. Ini lagu mana ni? Di sini yang cakap ni bapa-bapa ni bukan orang yang jahil, bukan bapa yang tak tahu apa dah. Maksudnya orang yang berilmu. Senang cerita orang tua, orang yang mana mereka lebih mengerti, mengetahui tentang sunnah pun tak pernah dengar. Oleh kerana itulah, hati-hatilah kalian terhadap mereka. Nabi pesan. Akan ada di kalangan umat Nabi yang mana mereka mengadakan satu amalan yang kamu sendiri tak pernah dengar. Contoh kalau kita tengoklah yang mana ada orang kata Dok Guru dia mimpi doa cara hilang COVID-19. Apa dia lagi? Kita kalau dengar kita nak tergelak, tapi kalau hadap mengaji dengan dia serius tu. Dia bukan kata dia tergelak, bahkan dia meyakini. Dia marah kalau orang kata lagu tu. Sebab apa? Kerana diliputi dengan kejahilan, dengan kebodohan, ditipu, pengikut hawa nafsu dan sebagainya. Kita nampak lagi mana banyak manusia, contohlah baru tersebar buat Habib pergi kubur dan sebagainya. Tuan-tuan, pergi kubur ziarah itu sunnah. Tapi kalau kita pergi kubur, kita duk cakap, duk minta, dia kata kami tak minta pun doa dekat si mati lah. Kami pergi ziarah saja. Ini cara perkataan tu nampak cantik bagus. Kira pok ni duk buat fitnah lah. Sekali tu nampak video dia duk cakap satu persatu. Dia kata kami ni ziarah engkau wahai wali. Tolonglah bagi syafaat kat kami. Punya jelas. Maksudlah kali dia kata apa? Kami bukan minta kat dia. Kami cuma
Pergi ziarah ya. Kalau kami cakap ni tujuannya sebab dia ni wali Allah. Dia boleh bagi syafaat kat kami. Dia kekasih Tuhan. Sama dengan orang Quraisy. Orang Quraisy kata kami bukan sembah batu tu. Kami nak sembah Tuhan yang di langit. Kami menggunakan batu ni sebagai perantaraan kami dengan Tuhan. Kami cakap kat dia, dia pergi sampai kat Tuhan. Liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ya. Untuk mendekatkan kami dengan Allah. Sembah batu. Ni Tuhan kau yang sebenar. Tak, dia kata Tuhan sebenar duduk langit tu. Ni pasal apa? Ni nak mendekatkan kami dengan Allah. Samalah dengan perbuatan tu. Duk pergi kita ni umat Islam dalam akidah kita kena minta dekat Tuhan terus. Tak boleh kita pergi habaq kat kawan ni tolong wakil kat Tuhan. Kalau kita nak bertawassul boleh pada orang soleh. Orang soleh. Orang yang mana ditunjuk oleh Nabi. Tak ada zaman sekarang. Dulu ada Uwais Al-Qarni. Kemudian orang dengan syarat mereka masih hidup. Kalau mati tak boleh dah. Kalau boleh, nescaya para imam. Imam Syafi'i sendiri pergi kubur Nabi ya. Dan itu tak ada lagi Raja Saudi. Duduk pergi tahan-tahan. Tapi tak ada lagi lah Imam Syafi'i, ke Imam Malik, ke Imam Ahmad, ke Imam Abu Hanifah. Ke duduk pergi kata, wahai Nabi, bagilah syafaat kat aku Nabi. Nabi ni memang boleh bagi syafaat pada umat dia. Tapi duk cakap tu, wahai Nabi turunkanlah hujan kami. Aisyah perang dengan Ali. Ali perang dengan Muawiyah. Muawiyah penulis wahyu. Ali menantu Nabi. Aisyah isteri kesayangan Nabi. Tapi tak pernah pergi kubur. Ya Rasulullah, siapa salah ni? Tolonglah mai keluar jengai Ustaz. Tak ada. Tapi pok-pok ni buat. Bila kita melihat perkara ni, pertama kita mereka melakukan yang mana para anbiya, para orang saleh, para orang syuhada yang sebelumnya. Mukmin yang mana dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah tentang ketakwaan mereka. Tentang Allah kata, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka paling mulia, mereka wali paling hebat. Kalau sebut suka orang pok kita ni cukup suka wali. Tayyib, dia wali Allah SWT. Wali Allah orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa wali syaitan. Kalau dia wali dia tak semayang, ini wali syaitan. Kalau dia wali dia semayang, ini wali Allah SWT. Nak jadi wali Allah, tak semestinya dengan ada karamat. Kadang-kadang tak ada karamat. Tak semestinya wali ni tanda-tanda ada karamat. Lah. Kan? Jadi tuan-tuan, para sahabat ni mereka tak pernah buat. Kita tengok ni. Apabila ada di kalangan umat aku di akhir zaman ni yang mana ada kelompok mengada-adakan satu perkara kepada kalian yang belum kamu pernah mendengar. Bahkan bapak-bapak kamu, maksudnya orang-orang dahulu pun tak tahu benda ni. Mana benda-benda ni para sahabat pun tak pernah buat. Kalau dia kata apa salahnya benda bagus. Benda bagus. Kita tanya dia balik. Ada tak perkara yang bagus? Ada tak perkara yang baik yang Nabi SAW tak tahu? Nabi SAW tak pernah buat? Nabi SAW tak sempat bagi tahu? Ada tak? Tak ada. Ini ijma'. Sepakat seluruh orang Islam. Tak ada siapa yang khilaf. Siapa yang khilaf, ini tentang keislaman dia itu diragui. Kan dia kata, contoh dia kata Nabi tak sempat buat. Nabi tak bagi tahu. Nabi lupa. Ini tentang celaan bagi Nabi. Kerana Rasul tidak ada celaan baginya. Kesempurnaan dalam penyampaian. Maksum dalam segi penyampaian. Nabi takkan lupa. Dan Nabi takkan tak tahu benda yang baik. Itu pertama. Adakah benda yang kita kata, ini bagus ni. Hak kita buat ni program bagus. Hak kita buat ni majlis baik. Siapa tak buat ni pun ni golongan sesat. Tayyib, tunggu Ustaz. Adakah perkara baik yang kita buat ni kita lebih pandai daripada Nabi? Ada ustaz apa? Puak ni sikit-sikit dia kata Nabi tak buat. Salahkah kami ajak manusia untuk buat apa Nabi buat, tinggal apa Nabi tinggal? Salahkah? Kerana perbuatan inilah mereka mencela puak-puak yang mengatakan ini bid'ah, ini sunnah. Dia berkata geng-geng ni geng sesat. Dia kata jangan ikut depa. Salahkah kalau kita ajak ni buat apa Nabi buat, tinggal apa yang Nabi tak buat? Berhenti setakat tu. Apa pun. Tonton try lah buat. Buat. Hak Nabi buat sekian-sekian, kita buat.
Nak semayang. Semayang tarawih. Sebelah kan 21. Sebelah kan 21. Ada orang berdebat macam-macam. Senang cerita lah. Hak 21 tu Umar Al-Khattab. Ijtihad dia. Hak Nabi buat tu 11 rakaat. 8 rakaat, 3 witir. Pilihlah. Nak buat dua-dua pun boleh. Tapi kalau orang tanya yang terbaik, yang afdal, yang mana? Kita ambil yang sebelah. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, kita apa pun nak semayang, nak baca Quran, nak puasa, nak zikir, nak pergi haji, saya nak buat sebiji macam Nabi buat. Sebiji macam para sahabat buat. Sebiji macam para imam yang mu'tabar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Khalas. Cukup sekat tu. Macam mana kita nak belajar bagaimana nak berzikir macam Nabi, macam mana nak semayang macam Nabi, maka belajarlah Al-Quran dan hadis. Hadis yang sahih. Dah ada orang kata pula, hadis dhaif boleh buat, aku suka. Memang boleh buat. Itu walaupun khilaf di antara khilaf. Ada ulama tak boleh terus. Tapi kata boleh buat untuk persendirian. Seorang-seorang. Tak payah sebarkan. Kalau bila tersebarkan, kita telah menyebarkan benda yang mana kita ragu-ragu. Ini sahih, dhaif ni benda yang mana tidak yakin kebenarannya. Kalau sahih, keyakinan tu tinggi. Menyebarkan. Lepas tu, marah pula kalau orang kita jumpa hadis sahih, kata yang ni sahih, yang ni dhaif. Dia nak buat juga orang dhaif tu. Pasal apa? Kena dengan hawa nafsu dia. Ataupun ego dia tinggi. Rugilah kalau kita melakukan satu amalan yang ikut hawa nafsu. Rugi. Baik, kita ambil sikit lagi. Ciri-ciri ahlul hawa wal bid'ah. Ahlul ahwa wal bid'ah memiliki ciri-ciri yang nampak pada mereka dan mereka dikenal dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan dalam kitabnya dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, mengkhabarkan tentang mereka dalam sunnah beliau. Hal itu beliau memperingati untuk umat agar waspada terhadap mereka dan larangan meniti jalan bersama mereka dan belajar mengikuti mereka. Sebab tu kita ada kaedah. Ahli sunnah wal jamaah. Kita sebagai orang sunnah. Okey. Kita dengar tuan-tuan, kita ni ahli sunnah. Senang cerita. Pertama, waktu kita nak menuntut ilmu, nak mencari ilmu, kita kena tengok guru kita siapa. Ada orang kata balu dulu dengar semua, tak apa. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Macam mana kita nak tahu baik buruk kalau kita ada ilmu? Kita kena ada ilmu dulu baru kita tahu ni baik, ni buruk. Nak tahu hadis ni sahih, hadis dhaif, kena ada ilmu. Nak tahu khabar ini palsu, khabar ini benar, kena ada ilmu. Nak menuntut ilmu agama tak boleh sebarangan. Dengar ambang. Jadi orang ada ilmu tak apa. Yang dah ada ilmu, dia nak dengar saja dengar, oh ni bagus ni. Oh ni tak betul. Kalau dia ada ilmu, menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu, menuntutlah dengan orang-orang sunnah. Macam mana nak tahu sunnah? Pertama, dengar perkataan dia, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, Allah SWT firman, Nabi SAW bersabda. Dan apa yang disampaikan? Qala Nabi, hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan. Kita dengar, kita beramal dulu. Beramal, menuntut. Sehingga bila kita ada asas yang kuat, kita ada kaedah yang kuat, tapak yang kuat, baru kita tengok. Kita berkembang sikit. Sebab tu, berwaspada. Kadang-kadang kita pakai dengar semua ni yang jadi masalah. Dia pergi dengar ustaz ni cakap lagi, dia pening seorang-seorang. Ustaz ni kata boleh. Ustaz ni kata haram. Lah kali kata malah mengaji kita. Awak pening dia tau. Hak ni boleh, ni tak boleh. Senang cerita tu lah. Tak kira lah siapa cakap pun. Tengok apa yang dia kata. Kalau dia kata saya mimpi semalam, tinggal terus. Haram dengar ceramah dia. Tinggal terus. Kalau dia kata, semalam Nabi main hantar ayat ni. Nabi main bagi doa ni, tuan-tuan baca lah.
Sebab baca 5 kali ni insya-Allah sembuhlah. Habis COVID ni. Dia pergi terbang habis. Maka orang yang macam ni tinggal terus. Tak perlu mendengar. Bahkan haram, boleh jadi haram kalau kita sebarkan video-video ceramah dia. Kerana dia menyesatkan umat. Tapi kalau kita tengok Nabi mengatakan sekian-sekian, Allah SWT firman sekian-sekian, dan ijma' imam jumhur ulama mengatakan sekian-sekian, Imam Syafi'i kata apa, Imam Ahmad kata apa, jalan dengan ilmu dan dasar yang benar, kita jalan. Kalau berlaku khilaf, ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh, apa tukar kita? Bukan kata kita penin, nak bahas apa hujah ustaz ni, apa hujah kawan ni, saya rasa yang ni kuat. Pergi tanya pula. Pasal apa, macam mana, pasal kenapa. Ambil tahu. Yang penting apa yang kawan kita dengar tu ustaz sunnah. Jangan kita pergi dengar ustaz-ustaz yang mengarut. Bukan apa? Takut-takut kita terpengaruh. Lah mungkin kita kuat. Doa kami insya-Allah sunnah. Tapi kadang-kadang ada orang muda-muda sunnah, mai tua-tua jadi bid'ah. Jadi golongan pengikut hawa nafsu. Yang muda dia semangat. Kita sunnah apa? Lala kali. Menentang pula sunnah. Apa dia kata dulu? Ada. Ada di kalangan kita muda-muda penentang sunnah, lawan tu, tak mau geng sunnah ni. Kata macam-macam. Macam tua sikit. Ataupun sebelum dia mati tu dia kembali pada sunnah. Dia menjadi pejuang sunnah yang kuat. Ada. Dan kita doa semoga kita ni pada awal sampai habis sunnah. Sunnah. InsyaAllah. Taib, saya tak mau panjang-panjang. Bulan puasa ni orang-orang pun sama panjang-panjang bertih. Jadi insyaAllah semoga tuan-tuan menyambut bulan puasa yang baik dengan sempurna. Nasihat saya di bulan puasa ni, pertama tarawih kita tak boleh buat dah di masjid, betul tak? Maka kita buat di rumah. Buat di rumah salat tarawih. Ambil Quran tok depan tu ke. Pakai telefon pun boleh, tak ada masalah. Yang penting tengok Quran, baca. Tak mau baca pun tak erti, dia kata tak ada masalah. Baca qul wahad qul binah. Baca pelan-pelan. Solat kita lelaki ni memimpin keluarga. Khalas kita jadi imam. Baca. 11 rakaat. Jangan terburu-buru. Kita bukan ada kerja apa dah. Duduk rumah lah. Maka kita buat pelan-pelan. Buatlah satu malam satu juz. Contoh 30 malam khatam Quran. Contoh. Kemudian waktu kita buat Ramadan malam tu kita tarawih dan sebagainya. Apa dia? Banyakkan bacaan Al-Quran, zikir waktu malam. Kerana itulah waktu yang mustajab, yang paling baik. Dulu kita buat tarawih, lepas isyak tarawih terus. Lepas isyak tarawih terus. Pasal apa? Ada orang nak pergi kerja esok, ada yang macam-macam. Sekarang kerja pun tak ada, duduk rumah aja. Tayyib, kita tidur saat. Bangun pukul 1, pukul 2 ke pukul 3 ke bangun. Gerak mak ayah, gerak adik abang mak. Bangun pukul 3, buat tarawih. Sampai dekat nak sahur. Doa sikit, zikir sikit. Dan waktu itulah orang yang minta ampun itu mustajab. Innal muttaqina fi jannati wa innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Golongan-golongan muhsinin ni dekat waktu sahur mereka meminta ampun. Khalas. Lagi setengah jam nak azan subuh. Kita pun minta ampun, astagfirullah, 100 kali ke. Kita makan. Kemudian pamaian subuh, tadarus dengan keluarga pula. Pagi sejus, malam sejus. Pagi 2 juz dah. Satu hari, 15 hari khatam Quran. Sebulan 2 kali khatam. Alhamdulillah. Baca pelan-pelan, tenang-tenang. Tak payah kalut. Pulun. InsyaAllah. Ramadan ni ada hikmah. Kita boleh sembahyang kat rumah. Ada hikmah yang mana ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Tapi yang penting ada hikmah. Tuan-tuan, kita memanfaati Ramadan dan barang siapa yang keluar bila bulan Ramadan dengan keampunan itu kemuliaan bagi dia. Tapi kalau dia keluar bila bulan Ramadan tidak mendapat keampunan baginya, keluar Ramadan tak ada apa.
keampunan pun tak dapat, pahala pun tak ada. Maka itu kerugian paling besar. Rugilah. Sebelum Ramadan kita berniaga, kita berdagang dengan manusia. Cari harta, kumpul harta, berniaga siang malam. Sekarang kita berdagang untuk Tuhan tak? Kita berdagang untuk agama kita. Untuk kita sendiri. Saham akhirat pula sebulan dah. Maka kita pulun. Sebulan. Malam tu kita hidup, siang kita mati tak apa. Malam jaga. Siang tu, pas subuh tu, baca terusak, takut doa, tidur. Sampai pukul 11 tu, bangun. Masing-masing lah. Yang penting tuan-tuan, masing-masing kejar melakukan kebaikan. Taib, saya akhir majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.